Ini kita tekan. Okey. Boleh ya? Ya, terima kasih. Baik, kita share dululah kita punya tajuk ataupun note. Baik, kita akan mungkin tak habis kot yang ini sebab yang lepas tajuk yang kumpulan kumpulan yang semalam pun dia buat dua kali, maksudnya hari Senin dengan semalam. So, mungkin kita tengok correlation dia lagi ni. So mungkin minggu depan baru kita masuk regression. Okey. Okey, untuk learning outcome ni untuk kedua-dua tajuk lah. Untuk kedua-dua tajuk ni, at the end of the lesson, student will be able to understand the concept of covariance. Okay. So ini perkataan co tu. Kita ada tahu sebelum ni variant. Kalau you ingat, variant tu dalam population sigma square. Sigma square. Okay. Tapi dalam sampel dia panggil S square. Small s tu dipanggil variant. Jadi kalau kita square root tu dapat standard deviation ataupun CMPY kan. Jadi yang ini lain, ini covariant. Lain maksud dia, bukan variant lah. Okay. Tapi dia ada kait lah dengan formula variant ni, dia ada juga kaitan sebab dia macam nama covariant dia. Dan juga konsep bagi correlation coefficient. Jadi kedua-dua konsep ni kita akan terangkan untuk tajuk hari ni lah ni. Lepas tu kita lihat sini, interpret the relationship between two variables. Okay, two variables kita ni X dan Y saja. Kita tidak ada variable yang lebih pada X dan Y lah. Maksudnya kita ada 2 je pun boleh ubah. Kita tidak ada 3 pun boleh ubah, 4 pun boleh, tidak ada. Macam Y, X, T. T itu time ke tak ada, ataupun temperature ke tak ada. Kita tidak ada pun boleh ubah yang lain pada X dan Y. Okay. Maksudnya 2 saja pun boleh ubah. Between 2 pun boleh ubah. Okay. Kemudian understand the concept of linear regression. Okay, itu tajuk yang kedua lah. Konsep linear regression and find the equation. Nampak ni perkataan? Find the equation. Maksudnya nak dapatkan persamaan bagi for the linear relationship between two variable. Okay, so itu saja intipati tajuk ni. Tajuk ini bermaksud kita nak mencari hubungan antara dua pemberi ubah. Okay, dan covariant dan juga correlation coefficient ni dia boleh digunakan untuk menggambarkan you punya data tu macam mana dia punya relationship dia. Okey, relationship antara data tu kita gunakan matematik lah ataupun statistik ni. Kita gunakan calculation sebagai bukti. Okey, sebagai bukti yang data kamu ni macam mana. Dia punya apa dipanggil tu? Dia punya konsep, dia punya spread dia macam mana, habit dia macam mana dan sebagainya. Okey. Bukan habit, karakteristik ya, sorry ya. Tak kena tadi. Karakteristik dia macam mana ya, bukan habit. Okey, yang ketiga, ini yang kedua, maksudnya tajuk regression lah. Regression analysis ni. Mencari persamaan. Okey, kita cari satu line tu supaya kita tahu line tu adalah line yang menggambarkan macam punya purata lah antara data tu. Dia punya line tu merupakan dia punya data tu, kamu punya data tu dia berterabur. Jadi kita nak cari satu line. Dipanggil sebagai linear regression. Baik, untuk yang tajuk pertama correlation coefficient ni sebenarnya melibatkan formula jugalah sebab dia matematik kan, matematik dan statistik. Okey. So sebelum tu kita kena tengok introduction dulu ataupun apa perkenalan ni. Perkenalan ni ataupun ni introduction. A researcher may want to know whether two variables are related or otherwise. Ataupun sebaliknya. Adakah dua pemberi ubah itu berkait ataupun tidak? Okey. Kebanyakan penyelidik lah. Okey, kebanyakan penyelidik takkan you nak selidik dua pemberi ubah tu tak ada makna, mesti nak tengok apa perkaitannya antara dua pemberi ubah ni. Okey. The correlation coefficient is a statistic. Okay, statistik tu bermaksud calculation lah, macam tools dia. Okay, which provide the information on how strong the relationship between two variable in
Itu yang kita punya tajuk lah, correlation ni. Perkataan dia start daripada a statistic ni. Perkataan dia bermula pada a statistic which provide the information on how strong the relationship. Di sini. A statistic which provide the information on how strong the relationship between two variables. Itu correlation. While regression analysis is a statistical technique, which can be used to obtain the equation relating the two variables. Jadi kamu kena boleh bezakan antara apa correlation, apa itu regression. Yang yang pertama yang kena faham perkataan correlation and regression. Baik. Seterusnya scatter diagram. Kita dah tentu hari tu scatter diagram tu dia ada, kalau kamu ingat, dia ada positif linear, negatif linear. Lepas tu non-linear, negatif non-linear. Positif non-linear. Dan satu lagi no relationship. Yang bentuk-bentuk yang macam setompok tu, yang macam setompok punya data tu, data-data kamu dalam bentuk satu tompok tu merupakan tidak ada hubungan. Itu yang lepas lah, kalau kamu ingat tajuk minggu lepas. Bukan minggu lepas, hari Senin. So apa ini scatter diagram? Mungkin sini, sorry, belum ajar lagi. Ke bawah ni. Scatter diagram yang saya cakap tadi adalah graphical technique is used to show the relationship between variable. Jadi maksudnya teknik secara graf. Graf ni lah. Scatter diagram ni patutnya saya tanya you tak berjawab. Rupanya saya ingat dah masuk tajuk ni sebab satu kumpulan, tengok kumpulan yang satu lagi. Inilah. So ini titik dot ni merupakan you punya data lah ni. You punya raw data kamu. Jadi raw data kamu ni you plotkan dalam you punya kertas graf. Kertas graf. Lepas tu you dapatlah ini data ni mungkin banyak lah ni, 100 berapa data kan ini. Data dia kumpul macam ni. Jadi sini kita namakan sebagai scatter diagram ni sebagai positif dan linear. Linear. Kenapa linear? Sebab titik ini dia macam garis ke atas, linear. Ini pun tapi ke bawah, negatif linear. Yang ini pula data dia macam ni pula. Dia macam lengkungan. Maka kita namakan sebagai non-linear tapi lengkungan ni ke bawah. Non-linear negatif. Kalau lengkungan tu ke atas, positif non-linear. Yang ini dinamakan sebagai no relationship. Maksudnya tidak boleh dikaitkan apa-apa hubungan dia sebab dia data tu kumpul dia macam ni. Baik. Pertama kita akan lihat apa itu covariant. So dia semuanya depend kepada tajuk yang lepas juga ni sebab tajuk yang sebelum ni kita dah tengok SSX ni. Apa maksud SSX? Baik. So sini covariant adalah is a measure, adalah pengukuran. Pengukuran ataupun sukatan, measure kan. On how much the variable of X and Y vary together. Vary itu maksudnya dia berbeza ataupun berjarak antara satu sama lain. So itu kita dah lihat macam mana dia punya covariant dia. Adalah ukuran tentang pemboleh-ubah X dan Y vary together. Tadi sini kita ada formula yang pertama dinamakan covariant XY. Maksud XY ni kamu punya data tu dalam bentuk dua pemboleh-ubah lah, pemboleh-ubah X dan juga pemboleh-ubah Y. So pemboleh-ubah X tu yang independent, pemboleh-ubah Y ni adalah dependent. Yang bergantung. X tu tidak bergantung. Maka ditakrifkan oleh summation of Xi tolak X bar ni. X bar ni merupakan mean bagi X lah.
data X ataupun dia punya data X ni, dia punya mean dia. Kamu kena tolakkan dia punya setiap satu data tu lah, setiap satu data tu tolak dengan nilai mean kali dengan nilai data Y dia pun sama juga tolak dengan mean. Lepas tu dah kalikan ni, baru kita cari dia punya summation. Okey? So dibahagikan dengan N tolak 1 dan N itu merupakan you punya bilangan data lah. N. Berapa bilangan data? Kalau 50 lah. Okey. Ataupun you boleh katakan untuk formula atas ni kita boleh gunakan FSXY sebagai formula yang kedua lah. Dibahagi dengan N tolak 1. Apa dia FSXY? Ini ditarifkan. Okey, iaitu FSXY merupakan summation of X kali Y tolak summation of X kali summation of Y divided by N. Okey. So kita mungkin boleh tulislah supaya kita boleh tengok ni agak tidak boleh mengingat. Kan kita tengok pada tu. So kita tulis balik. Okay, covariant XY ditarifkan oleh summation of XI, I ni daripada 1 hingga N lah. Tolak dengan ni I X bar. Kali dengan YI tolak Y bar. Ini dipanggil sebagai mean sample. X bar ni mean sample bagi X dan Y bar tu merupakan mean sample. Purata bukan population. Population dia bagi mean dia jadi ni lah lain. Dia tak bagi X bar. Okay, ada simbol dia nanti kita akan lihat lah. So, mean sample X bar. Okay. Dibagi dengan N tolak 1. Ataupun dikata sini FSXY bahagi dengan N tolak 1. So apa dia FSXY ni? Ditarifkan oleh summation of X, okay, kali dengan summation of Y. Tolak dengan summation of apa dia? Sorry, salah ni. Salah formula ni. Jadi formula dia summation of XY, okay? Summation of XY. Summation of XY tolak summation of X, summation of Y. Summation of X, summation of Y bahagi dengan N. Okay. So ini formula FSX ni. Jadi you boleh gunakan formula ini ataupun ni lah. You boleh gunakan ni. Okay. Salah satu you boleh gunakan. So ini covariant. Itu formula pertama kita nak lihat. Okay. Nanti kita tengok contoh je. Example. Macam mana kita cari covariant bagi pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Okay, so sini kita formula pertama yang kita kena tahu itu dan kita tengok contohnya example 1.1 ni. From the following table, find covariant XY. Ini contohnya lah. So mesti ada pemboleh ubah X, mesti ada pemboleh ubah Y lah. Mesti ada dua. XY, XY, XY. So dia ada N dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data N kamu. Okay, you kena letak sini 8. Okay. So kamu kena cari deviation of mean ni sebab formula tadi dia ada X summation of XI tolak dengan X bar. XI itu merupakan data pertama lah. XI, X1. X1 ni kamu 8 tolak dengan X bar. So X bar ni kena carilah purata ni dulu. Tambah 8, tambah 5, tambah 8, tambah 4, tambah 13, tambah 15, tambah 17, tambah 12 ni. Tambah semuanya bahagi dengan 8. Berapa nilainya? Cuba tengok. You punya modul rasanya dah ada dah. Jawapan. Okay. So dapat apa tu? Cuba you buatlah. Kalau you guna kalkulator, you dapat apa? Purata dia bagi X tu. Berapa dapat? X bar?
Dalam buku ada kan? 10.25. Okey, kalau you cari, you akan dapat 10.25 kan? 10.25. Okey, maksudnya you tambah semua ni, you bagi 8. Okey, Y bar pun sama. Y bar ni you tambah semua ni, you bagi dengan 8. So you dapat 20.5. Dalam buku tu dah ada lah. Okey, untuk setiap ni you kena cari 8 tolak dengan X bar tadi 10.25. So 8 tolak 10.25 dapat negatif lah. Okey, dan semua data ni 5 tolak 10.25 hinggalah 12 tolak 10.25 tu dapat ni. Okey, so ya kalau you add you punya ni, you add balik semua hasil tambah ni dapat mesti dapat sifar. Kalau you tak dapat sifar tu ada yang you salah lah. Okey, sebab kita ada itu kita kata summation of deviation of mean tu summation dia mesti sifar. Okey. Sama juga Y lah. Sama. Lepas tu baru kita kalikan ini kali ini kali ini dapatlah nilai ni. Okey, lepas tu kita summationkan nilai ni. So kita letaklah sini nilai summation ni dalam formula covariance lah. Okey. So sebab kita punya covariance formula tadi kalau kita lihat summation of X kali Y apa ni? Ni. So kita dapat nilai apa dia? Negatif 16 main sifar bahagi dengan N8 tolak 17 lah. So dapat situ negatif 2.28 57 sampai 4 perpuluhan ya. 4 decimal places. So ini kita namakan sebagai sebab nilainya negatif covariance saja. Kena letaklah. Negatif covariance. Okey. Itu saja. Okey. Dan untuk contoh yang kedua, sama juga data, cuma data ni lebih sedikit lah. 5 saja. Tadi 8. Okey. So ini lebih mudah lah. Cuma kita tak nak gunalah formula yang ini. Kita tak gunalah formula yang ni. Kita nak guna formula yang ni pula. Contoh yang kedua ni kita nak guna formula SSXY, maksudnya formula yang tidak melibatkan nilai nak cari min. Tak perlu pun cari min formula ni. Mana ada kan? Tidak ada melibatkan nilai min. So tak perlulah kamu cari X bar. Nampak? Tak ada pun melibatkan X bar. So formula ni, example ni digunakan menggunakan formula yang SSXY tu. Okey, ni. Okey, jadi kalau nak cari pun tak ada pun dalam ni kan. Dalam formula tu tak ada X bar pun kan. Ni kita cari, cuma kita kena cari X kali Y. Semua ni, lepas tu dapatkan summation of X, summation of Y, summation of XY. Ini kena cari ni. Okay, sebab formula SSXY ni adalah summation of X, Y tolak dengan summation of X, summation of Y bagi dengan N. N kamu 1 pula. 5 lah kan. 1, 2, 3, 4, 5. So nilai yang summation of X berapa ni? 16.7 ni. Kali dengan 32.6. Ini summation of XY yang nilai ni. Nilai yang kamu tambahkan semua ni lah. Okay. So kamu dapat nilai 3.8015. Covariance-nya bermaksud you tulis itu sebagai positif covariance saja. Okay, sebab kamu dapat nilai positif. Okey. So itu saja untuk yang covariance ni. Apa yang kita nak sentuh tentang mencari nilai. Dia cuma kesimpulannya beritahu dia positif covariance ke negatif covariance. Tapi kekuatan itu belum lagi kita dia punya how strong the relationship tu belum lagi. Lepas ni kita lihat dari segi dipanggil coefficient ya. Apa dipanggil
correlation coefficient. Kita akan lihat lepas ni correlation coefficient tu atau nama lain dia nanti ada percent product moment untuk melihat kekuatan dia, how strong hubungan antara ataupun relationship between two variable. Okey. Jadi kita lihat nantilah yang ni kan. Coefficient of linear correlation. Kita akan lihat sekejap lagi, mungkin dalam lepas kita break lah. Sebelum kita break ni kita habiskan dulu sikit lagi apa yang ada problem ni lah ataupun masalah dia. Okey. Okey. Problem, the covariance does not have standardized unit of measure. Dia tidak ada unit yang standard. Okey. Dia tidak ada unit standard macam unit SI lah. Dia maksudnya covariance ni dia tidak ada unit. Nak cerita lah. Kalau dia ada unit tu dia macam unit apa, kalau suhu dia ada Celsius, sampai apa Fahrenheit, macam tu dia. Kalau jarak dia ada meter, kilometer kan dia, tapi covariance ni dia just nombor je. Dia tidak ada yang standard. Okay, unit dia. Suppose we multiply each data point in example ni lah tadi kan. Intersection by 15, maksudnya setiap data, katakan data yang ni tadilah. Contoh ni kan. Ayat ni. Setiap data ni you kali dengan 15. Maksudnya. Okay. Kita kalikan setiap data tu dengan 15. Nilai 15 lah. So the covariance mestilah dapat baru. Kalau you buat, you dapat the covariance of the new set data is 500 negatif 514. Okay. Kalau you buat, you kali dengan 15 lah. So the amount of dependency between X and Y seems stronger. But the relationship is really the same. Okay. Jadi sini kita tidak boleh kita nampak dia macam nilai dia berbeza lepas kita kali 15. Kita kali 15 tu maksudnya kita nampaklah nilainya berbeza sangat, nilai covariance itu. Tetapi sebenarnya tidak ada makna pun. Tidak hubungannya masih lagi sama sebenarnya. Walaupun you kali dengan 15. Okey. So di sini kita kena ada lagi satu indikator lah ataupun dipanggil sebagai correlation coefficient ni. Okey. So we must find a way to eliminate the effect of data spread when we measure the strength of linear relationship as the covariance doesn't affected by the spread of data. Jadi covariance ni tidak ada apa dipanggil ni, tidak mempengaruhi pun data itu berterabur. Dia tidak, walaupun data itu berterabur pun kita tidak boleh menguji dia punya kekuatan. Kita tidak dapat menguji kekuatan data itu macam mana strong dia. Okey. Jadi sini kita macam tak lengkap lagi lah. Okey, jadi sini kita standardizekan. By standardizing the value X and Y variable, we can eliminate the effect of data spread. Jadi sini kita letak X tu sebagai X prime. Yang bermaksud data X tu kita cuba standardizekan. Okey, standardizekan apa maksud X prime ni? X tolak X bar bahagi dengan SX. SX ini merupakan standard deviation. Okey. Yang tadi tu, yang besar SSX itu lain. Yang ini adalah SX ni merupakan standard deviation. Kalau Y prime, Y tolak Y bar bagi dengan standard deviation of Y. Okey. So nanti kita lihat kenapa ada kaitan yang standardizing ni lah. Macam mana, kenapa kita kena standardizekan pembuli bar X tu menjadi X bar, Y bar dalam mencari coefficient of linear correlation ni. Okay, coefficient of linear correlation. So kita akan sambung lagi lah kejap lagi dengan tajuk yang kedua ni, dipanggil sebagai pekali linear ataupun pekali korelasi linear. Okay, pekali korelasi linear ataupun correlation of linear correlation, coefficient of linear correlation. Okay, ataupun nama dia lain yang dipanggil sebagai percent
Pearson product moment ya, Pearson product moment. Iaitu R lah. Okay, nanti kita akan sentuh. Jadi buat yang kali ataupun buat yang pertama ni, kita punya per half ni, kita just tengok dia punya belum lagi hubungan dia. Hubungan relationship belum lagi. Kita tengok dia punya nilai covariance saja. Apa maksud covariance yang jadi? Okay. Dia punya nilai dia negatif ke ataupun positif je. Nak tahu tu je. Negatif covariance ke ataupun positif covariance saja. Dia tentu tentang kekuatan lagi ataupun relationship. Okay, relationship between two variable belum lagi diuji ataupun belum lagi dikaji lah. Okay, kita tanya tentang negatif covariance ke ataupun positif je. Okay. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita take dalam 10 minit ataupun 5 minit ni? Kita akan jumpa balik dalam 12:15. Kita rehat sekejap lah. Supaya kamu take file dulu, ambil angin. Boleh minum ke, boleh pergi toilet ke dan sebagainya. Ada apa soalan? Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, kita break kejap ya. Kita jumpa nanti. 12:15.
Okey, kita bertemu kembali. Semua dah masuk Okey, apa? Correlation dipanggil sebagai coefficient of linear correlation. So ada 3 dia punya ni lah, dia punya nota sini. Atau dia punya tu. Maksud bagi coefficient of linear regression ni untuk mengukur ataupun measure the strength. Okay, sekarang ni baru kita tengok strength, kekuatan of linear relationship between two variable. Okay, iaitu variable kamu independent dan juga dependent lah. Tu independent tu yang X dan dependent tu yang Y. Okay, boleh ubah Y. Okay, the coefficient of linear correlation standardize the measure of dependency and allow us to compare the relative strength of dependency of different set of data. Okay, itu yang kita nak lihat maksudnya data kamu mungkin XY, tapi kita kena standardizekan dalam bentuk X prime dan juga Y prime. Okay, untuk mengukur kebergantungan dan juga membenarkan kita untuk membezakan ataupun membandingkan inilah kekuatan secara relatif bagi kebergantungan tu bagi perbezaan setiap set data tadi lah. Okay. Also commonly called person product moment, iaitu R. So ini formula yang kedua lah yang kamu kena tahu. Untuk person product moment ataupun nama lain tadi coefficient of linear correlation, R equal to covariance X prime Y prime. So ini bukan yang biasalah, ini yang kita dah standardizekan. Okay. So apa itu covariance X prime Y prime? Adalah covariance yang kita belajar tadi, yang kita cari tadi itu dibahagikan dengan SX XY. So SX ni merupakan standard deviation. Bagi X, standard deviation of Y. Yang sini lain maksudnya. S besar ni lain. Capital letter ni lain. Ini small letter. Kena bezakan. Kena bezakan. Okay, so sini boleh juga kita boleh gunakan secara alternatif. Kita boleh gunakan formula yang atas tadi, iaitu formula SSXY. Yang tadi itu, iaitu summation of ni lah. Yang tadi kan ni. Yang kita belajar tadi. Dibahagi dengan square root SSX. So apa SSX? Senang saja, daripada formula ni kita gantikan SSX. Y itu kita letak X juga. Bermaksud ini summation of X kali X lah. Dia akan jadi summation of X kuasa 2. Ini akan jadi summation of X kali dengan summation of X. Maksudnya Y itu kita gantikan dengan X. Itu maksud SSX. Ni. Untuk Y, kita gantikan X ni dengan Y. So, SSYY. Tapi kita ringkaskan jadi SSY saja. Kita tak letak SSYY. Okay, jadi sini kita dapat SSY ni ataupun kita gantikan sini dengan Y. So, jadi summation of Y square tolak summation of X tu ganti dengan Y. Jadi summation of Y kali dengan summation of Y. Jadi summation of Y kuasa 2 square ni dan juga bagi dengan N. So formula yang ini sebenarnya hasil daripada sini juga. Hasil daripada sini kalau kita gantikan dengan X dengan boleh Y ni dengan X, ataupun kalau Y gantikan dengan X. Okay, itu formula yang ini daripada you kena ingat ni sajalah sebenarnya. Yang ini tak perlu, tak boleh ingat sebab dia gunakan yang sama. Jadi untuk person product moment dia boleh gunakan formula ini ataupun ini. Ini kalau ingat gunakan standard deviation lah. Kamu kena cari, maksudnya kena ingat chapter 3 yang itu apa standard deviation punya formula bagi group dan juga ungroup data tu. So note this alternative formula yang tadi tu, yang ni alternative ni. Okay. Avoid the separate calculation of the mean. Sebab kalau kita lihat sini tidak ada melibatkan nilai mean formula ni.
Okay, kalau ini dia ada. Sebab dalam covariant ni dia ada X bar, Y bar. So kalau you guna alternatif ni, dia sebagai mengelakkan separate calculation of the mean, standard deviation. Ni pun ada standard deviation. Kalau you guna yang ni, kena guna standard deviation and deviation from the mean. Okay. Jadi alternatif ni kita lebih elok lah sebenarnya. Dia kata sini, this formula is easier. Maksudnya formula yang kedua ni, alternatif ni lebih mudah dan more accurate. Lebih tepat. Okay. Di mana dia at least minimize the round of error. Maksudnya kita punya error tu ataupun round of error ni kita dapat kurangkan. Kalau kita guna formula ini. Kalau guna formula ni pun boleh juga, tapi dia kata kurang tepat. Kalau guna covariant ni. Okay, jadi ini sebagai alternatif ni lebih baik guna formula yang kedua. Untuk cari percent product moment ni. So apa dia punya ni? Dia punya interpretasi ataupun how to interpret a correlation coefficient value. Maksudnya once you dah dapat nilai kali correlation ni ataupun percent product moment ni, you dah dapat apa nilainya. Dan nilainya itu mesti in between the negative 1 to 1. Dia tidak boleh lebih pada 1, tidak boleh kurang pada negatif 1. Okay, so nilainya in between je. Mungkin 0.9, mungkin 0.5, mungkin 0.1, mungkin negatif 0.5, negatif 0.9, negatif 0.8. Dan paling rendah adalah negatif 1. Dan paling tinggi adalah 1. So the value of correlation coefficient range between negatif 1 and 1 saja. Dia punya julat. Okay, range itu. Maksudnya, kalau you dapat nilai perkali korelasi, nilai yang you calculate nanti, you dapat nilai 2 something, 2 something, 3 ke, itu salah lah. You punya calculation tu, you punya formula tu. Okay. Kalau you dapat kurang pada negatif 1, macam contoh negatif 1.4, negatif 5.3, so itu pun tidak benar. Okay, dia mesti antara tu. So, ini yang kita nak kaitkan ya. A coefficient of positive 1, maksudnya yang paling maksimum lah, indicates a perfect positive correlation. Maksudnya sempurna. Paling sempurna punya kalau you dapat perfect 1. Kalau you dapat 0.9 tu, kita tak katakan perfect, kita namakan sebagai strong. Strong positive correlation. Okay. So a change in a value of one variable, ini yang kita katakan interpret ni. Interpret of correlation coefficient ni. Okay. A change in a value of one variable will predict a change in the same direction in the second variable. Okay, maksudnya kalau boleh ubah X tadi yang independent tu kamu ubah sedikit ataupun banyak ke, akan berubah boleh ubah Y ni. Maksudnya dia yang dependent tu akan berubah secara sama. Maksudnya dia akan kalau naik, dia naik juga. Okey. Itu dia punya interpretasi dia. Kalau sekiranya you punya percent product moment ataupun correlation coefficient kamu negatif 1, itu dipanggil sebagai perfect negative correlation. Kalau negatif 0.9, negatif 0.8 tu kita namakan strong negative correlation. Okey. Kalau negatif 0.1, itu kita panggil sebagai weak negative correlation. Kalau 0.3, itu pun kita panggil sebagai weak positive correlation. Dia tak kata strong, weak. So lebih pada 0.5 tu strong lah. Ataupun kurang pada negatif 0.5, strong juga. Okay. So apa maksud interpretasi dia ataupun interpret bagi ni? A change in the value of one variable predict a change in the opposite direction in the second variable. Bermaksud kalau satu variable tu kita independent variable tu kita ubah, mungkin kita naikkan, yang satu lagi variable dia punya independent yang Y ni ataupun dependent punya variable ni akan turun. Jadi itu maksud dia lah sebenarnya. Okey. So mungkin kamu tidak berjelas lagi, kita akan tengok dari segi contoh nantilah. Okey, contoh. Baik. A coefficient of 0, sekiranya kali kamu dapat 0. Nilai kamu tu kamu calculate dapat 0.
maka kita katakan tidak ada relationship lah. Okay, indicate there is no discernible relationship between fluctuation ataupun fluctuation of a variable. Okay, so situ kalau sekiranya kamu dapat 0, tidak ada hubungan. Baik, sebagai contohnya kita boleh gunakan contoh yang tadi, iaitu example 1.1 ni. Kita tengok balik 1.1 ni. Ni. Okey. 1.1 ni. Okey, kita nak cari dia punya person product moment sebab kita boleh gunakan maklumat yang ini. Sebab kita dah cari covariant ni kan. Dah ada covariant, so kita pakailah maklumat tu. So sini kita cari example ni, nak cari dia cakap find the person product moment correlation coefficient lah, ataupun correlation coefficient atau correlation coefficient, iaitu R for the data presented yang kita present tadi. So sini kita boleh gunakan formula covariant tu, inilah yang ni tadi yang kita cari contoh tadi ni. Cuma you kena cari apa itu standard deviation of X. Ini kena refer balik chapter 3, iaitu descriptive analysis itulah, dan data presentation tu dalam tajuk standard deviation punya formula. Okey, ini pun sama, standard deviation untuk data Y. Data Y ni dia ada dua data kan, kan? Ni data X, ni data Y. Okey, so you kena cari ini yang S, small f ni, small s ni adalah untuk ni small ni, bukan kecil ya. Small kalau boleh kecilkan ya, bukan besar. Okey, supaya kita tak confuse ya. Small s ni sebagai SX SY, small, bukannya besar ni. Okey, sebab formula tadi pun kalau kita perhatikan dia ni kecil je, S je. Jadi macam mana dia boleh ubah kat bawah ni. So you punya, tengok you punya tu mungkin you punya modul dah tukar kot. Mungkin ini lama kan. Cuba tengok balik. Okey. Ubahlah, kalau boleh ubah tu. Formula tu masih lagi sama. Ni S kecil, ni S kecil juga, small s ni. Okey, jadi kamu gantikan selepas kamu dapat ni, ganti dalam formula, iaitu R adalah covariant XY bahagi dengan SX SY. Okey, jadi kamu dapat negatif 0.0904. Okey, jadi sini kita tidak boleh buat kata dia strong ke apa. Sebab dia kata dia cari je. Dia tak suruh cari, dia tak suruh you interpret pun. Dia kata find je kan. Find. So betullah dia dapat hampir nilai kosong lah ni kan. Dia kecil sangat ni. Dia hampir dekat nilai kosong tu. Okey, yang lebih sesuai kita tengok contoh yang baru ni. Okey. So contoh baru ni dia ada satu produk ataupun a firm produces a type of product. Okey, satu company ni ataupun syarikat ni menghasilkan produk lah ataupun you punya hasil. Okey. Jadi the demand for the product, iaitu Y lah, depend. Maksudnya Y ni adalah dependent variable, iaitu jualan ni, sale. Jualan ni bergantung kepada harga. Kalau harga tu, kalau kita tengok dari segi kasarnya lah, data ni, harga dia tinggi, jualan dia 11. Kalau harga dia rendah, unit price tadi rendah, katakan mungkin barang tu kasut lah contohnya. Kasut tu harganya rendah, jenis yang lain kot. Mungkin harga dia rendah, dia punya unit ni, sale ni meningkat 60,000 ni. Kalau ni 11,000 saja. Ini secara kasar. Tapi kita tak boleh buat interpretasi daripada sini. Daripada data macam ni kita tak boleh kata kalau kita naik harga, maksudnya jualan akan berkurang. Kita tak boleh kata macam tu. Itu secara
teori kita nampak macam tu. Tetapi dari segi matematik ni tidak boleh. Dari segi statistik ni kita tak boleh kata macam tu. Daripada mana kita dah kaji tadi, daripada percent product moment tu. Kamu kena calculate percent product moment. Tengok sini ya. Calculate percent product moment ataupun nama lainnya correlation coefficient ni, iaitu R. Kemudian dia kata explain the result obtained. Maksudnya explain ni maksudnya kita kena buat interpret ataupun interpretasi kamu. Apa you punya kesimpulan tentang data tentang percent product moment yang kamu dapat tu. Adakah dia weak ke, strong ke, ataupun perfect ke, negatif ke, positif. Kita akan lihat daripada calculation, mathematical calculation, formula. Okay, jadi sini disebabkan formula R ini, kita kena, ini diguna formula yang kedua. Dia kata formula kedua ni lebih accurate kan. Jadi dia guna formula yang menggunakan SSXY dibahagi dengan square root SSX SSY. So sini kamu kena carilah semua ni. Iaitu SSXY iaitu summation of apa? Kalau kamu ingat tadi. SSXY itu adalah summation of X kali dengan Y kan. So sini kamu kena buatlah kolom macam ni. X kali Y, X kali Y, X kali Y, X kali Y, X kali Y. Lepas tu summation kan dia. So dapat 2,830. Itu summation of SSX ni. Ni, summation of XY. So ini formula SSX adalah summation of XY tolak dengan summation of X. So summation of X ni kamu jumlahkan yang atas ni. So dapat 108. Summation of Y, you jumlahkan Y ni. Dapat 231. So you substitute dalam formula ni dibahagi dengan N. N kamu 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapat negatif 2.88. Okay. Nilai ni ganti kat sini. Okay. Yang ni tadi saya kata, kita kalau nak cari SSX ni, kita gantikan formula ni dengan Y itu dengan X. Bermaksud summation of X kuasa 2. So kamu kena cari lagi, kena tambahlah kolom lagi X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2 dan kamu summationkan. So dapat sini 1,500. So ini kamu kena tambah kolom bawah ni kalau kamu nak buat untuk nilai ni. Dan juga untuk Y pun sama, kamu kena kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, lepas summationkan dapat 8,799. So you gantilah dalam formula ni dapat 42 dengan 2,228,875. Okey, lepas tu ganti dalam formula ni dapat R dia adalah negatif 0.9648 iaitu menghampiri nilai negatif 1. Okey, menghampiri nilai negatif 1 bermaksud dia kita panggil bukan perfect lah. Kita panggil dia the value of R negatif 0.9648 ni shows that a strong negative relationship. Ini kita highlightkan ataupun kita boldkan kataan ni. Okey, bermaksud ada hubungan yang kuat kuat secara negatif. Okey, secara negatif bukan secara positif. So dalam dia tak habis kat sini saja, dia kena buat kaitannya dengan apa yang kamu kajilah tentang harga dengan jualan tadi kan. Kita ada harga, kalau harga tinggi jualan sale kamu tu jumlah dia bertambah berkurang. Jadi sini you boleh katakan when the price per unit increase ataupun increases, the sale decreases. Decreases maksudnya dia negatif kan. Dia bukannya the price increase ataupun increases, the sale decreases. The sale increases juga. Dia bukannya strong positif, dia strong negatif. Bermaksud kalau harga naik, maka sale akan berkurang. Sebab kita punya tool kita mengatakan, matematik kita mengatakan itu. Daripada ni result ni. Okey. Jadi sini pentinglah ni, kena buat ni. Okey, selain daripada nilai tu. Selain daripada nilai ni dia tak habis kat sini saja, dia kena buat interpretasi dia. Ataupun dia punya calculation dia lah, apa dia punya dari segi calculation dia. Dia punya kesimpulan dia. Okey. So itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kita ada contoh
dalam agriculture research organisation tested a particular chemical fertilizer, okay, to investigate the relationship between an increase in the amount of fertilizer used and maksudnya penggunaan fertilizer ni and would lead to a corresponding increase in the food supply. So food supply ni dia dalam bentuk bushel of bean lah. Dia mungkin sini dalam bidang pertanian ni yang melibatkan kacang lah kan. Bushel of bean ni maksudnya penghasilan kacang. Okay. So bushel tu mungkin dalam bentuk dia punya drum ataupun dia punya tong ke apa kan, bushel of dia punya jumlah bushel ni lah. Jadi sini kalau kamu lihat dia punya indikator ni 2 ounce ni, kalau kita letak baja 2 ounce nilai berat baja tu 2, dia punya bushel bean tu 4. Kalau 1 dia jadi 3. Kalau dia tambah 5 dia jadi 5. Jadi secara tak langsungnya kamu nampak bahawa dia macam tambahkan baja, hasil pun bertambah. Okey, secara teori je lah. Tambah baja, tambah. Kalau kurangkan jadi sikit. Tambah 3 jadi 4. Tambah 4 jadi 6. Jadi secara tu kita nampak macam tu, secara kasarnya. Pandangan mata kita. Tapi kita tak boleh buat kesimpulan mengikut ini. Mengikut data macam ni. Jadi kita kena buat calculate percent product moment, correlation coefficient R ini, kemudian explain the result. Okay. So sini kita gunakan formula yang kedua juga sebab dia cakap formula yang kedua alternatif itu sebagai lebih baik ataupun lebih accurate. Kita pakai formula yang kedua yang tidak melibatkan mean ataupun standard deviation tadi tu. Okay. So sama juga prosesnya sama, kena buat tambah sini. Okay, X plus 2 semua ni kena buat lah. Dan formula SSXY ni kena hafal lah. Kalau tak hafal macam ni kamu nak gunakan. Kamu kena hafal dan kamu pun faham lah apa maksud dia tu. Formula yang terlibat tu. So kalau you calculate, you akan dapat 0.8. Dia dah hampir pada nilai 1. Itu positif 1. 0.8 tu dekat 1. Jadi kita katakan strong positive relationship exists between the amount of fertilizer used and the bushel of the bean. Maksudnya daripada kiraan kita ni, daripada kiraan persen pada moment ni kita nampak bahawa dia ada kaitan yang kuat. Ada kaitan yang kuat mengatakan tambahkan jumlah baja akan menyebabkan jumlah hasil bagi kacang ini bertambah. Okay. So sini an increase in the amount of fertilizer used will increase the food supply, iaitu bean tadilah, kacang tadi. Okay. So ini sahaja yang kita nak, yang maksudnya dari segi projek kamu, mini projek kamu tu mesti ada yang ini part pertama dululah, maksudnya mesti ada benda ni, iaitu percent product moment, itu percent product moment, mesti ada covariance dulu, sebab covariance tu kena cari dulu sebab kita nak gunakan dalam percent product moment. Jadi formula covariance tu kena tahu dulu, lepas tu baru percent product moment. Okay, baru kita boleh katakan dia dalam tajuk correlation baru. Kita belum masuk pada regression lagi pun. So harap you boleh tahu ataupun you boleh faham lah. Kita punya tajuk hari ni just untuk menentukan relationship between two variable. Dua pemboleh iaitu independent dan juga dependent. Okay, pemboleh yang tidak berstandar dengan pemboleh yang berstandar. Okay, so dalam exercise ni pun semuanya yang melibatkan dua pemboleh ubah. Kalau you perhatikan XY, semuanya XY. Tidak ada pemboleh yang XYT ke, tak ada. Okay, kita tidak ada kaji tentang bivariant ataupun bivariate data lah. Okay, kita ini kita tak sentuh tentang data yang multivariate. Maksudnya kita kaji ini bivariate. Bivariate data. Kita tidak kaji multivariate. Okay. So nanti kita next punya kuliah kita akan masuk regression analysis, di mana kita akan cari satu equation. Kalau kita ingat sini, regression analysis ini adalah line of the best fit result
Maksudnya from analysis bagi to related variable. Itu dia punya objektif yang pertama lah bagi regression analysis. Maksudnya kita kena cari satu persamaan garis dia ataupun dipanggil regression analysis. Okay. So nanti kita akan sentuh bagi ini part yang kedua ni minggu depan lah. Kita tak boleh habiskan untuk hari ni sebab tak cukup masa lah. Kalau ikutkan masa pun tinggal lagi beberapa minit lagi. So harap you boleh jelas dulu apa yang kaitannya tajuk hari ini dengan projek kamu. Okay? Dengan mini projek yang kamu akan hasilkan. So ini contoh yang Hello, saya terkeluar ke? Sebab dah change role of host. Cita rasa saya dah terkeluar kot. line terputus ataupun Zoom terputus ni. Okay. Saya ingat apa hal tadi. Boleh dengar kita pun dah habis sebenarnya. Okay. Ada apa-apa soalan ke ataupun apa-apa maklumat ataupun apa-apalah yang nak tanya pasal kuliah hari ni ke, mini project ke. Okay. Boleh utarakanlah sebelum kita habis kelas. Saya bagi sebagai masa untuk you. Ni ada masa lagi sikit ni untuk bincang apa-apalah. Kalau tak ada kita habiskan dia kelas kejap lagi. Ada ke nak tanya apa-apa tentang mini project ke ataupun inilah tajuk hari ni. Jadi sebenarnya berkait lah mini project kamu dengan tajuk hari ni. Sebab kita belajar tajuk ni. Memang kita kena ajar awal lah. Tadi masa saya terputus, saya ada kata apa-apa ke? Tak ada pula. Mungkin dah nak habis kot tadi. Saya cuma dah tak ingat apa benda saya cakap. Masa tu cakap-cakap dah tengok. Ingat apa? Ingat you dengar tengok dah tak ada lah. Dah tak ingat apa benda tu. Oh tadi kita last kat sini kan? Betul tak? Regression analysis betul? Betul. Kat sini tadi. So yang ni saya rasa kita akan sentuh minggu depan lah. Kita tak sempat nak habiskan saya cakap kan benda ni. Kita akan tengok ni minggu depan. Jadi untuk kelas hari ni sampai correlation je. Regression kita tutup minggu depan lah. Tajuk ni pun sebenarnya 1 jam boleh habis. Dan lepas tu nanti kita masuk chapter probability lah. Kita sambung balik chapter yang keempat, kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Sebenarnya banyak lagi dah tajuk. Kalau ikutkan 4, bab 10 ke 11 ni dah habis lah kira. Tapi chapter yang kemudian ni nanti mungkin ada yang tak apa-apa panjang. Dia macam sekejap-sekejap je. Dia mungkin dalam 1 minggu habis. 1 minggu habis macam tu je. Okay, sebab dia tidak terlalu panjang setiap chapter tu. Okey. Ada apa-apa yang ni yang nak tanya ke pasal tajuk ini ataupun ini projek? Kalau you rasa Sorry nak tanya tapi bukan untuk
untuk mini project. Tapi nak tanya untuk SEL, boleh ke kalau yang tak reti buat tu tanya macam minta clue ke apa ke, boleh ke? ACL dia sebenarnya ACL ni you kena bincang antara you punya itulah, you punya, sebab kita tak boleh bagi macam jawapan ke apa, sebab itu macam you kena carilah sendiri kan, macam satu tugasan tu. Cuma kalau you ada muskil ke soalan tu, mungkin you boleh discuss dia terus dengan Sir. You boleh tanya je lah. Tapi untuk nak discuss dia punya jawapan tu agak sukar jugalah, sebab dia melibatkan markah. Kita nak nilai tu nanti berdasarkan markah jawapan kamu tu, CL tu kan. Jadi nanti kalau ikutkan SEL pun tak banyak pun kan, 5% je kan. Cuma soalan dia banyak lah kan. Kena buat kan. Sir. Tak apa. Kalau you ada soalan yang part mana yang you tak boleh buat tu, you just WhatsApp je lah Sir. Mungkin mana yang boleh Sir bantulah. Kan? Okay. Jadi bukannya Sir boleh bagi jawapan yang sepatutnya kamu buat kan. Okay. Faham Boleh tanya, boleh. Tak ada masalah. Macam biasa je. Boleh tanya dekat Sir, direct je WhatsApp dia. Okay. Okay sir, thank you. Baik, sama. Ada lagi yang lain? Kita tak tahulah kelas ni adakah berterusan online ke, tapi nampak gaya je macam tu lah. Tapi tak tahulah, dah endemik ni bulan apa, lagi berapa hari ni? 1 bulan 4 kan endemik. 1 April. Mungkin dia akan inilah, macamnya kemungkinan kelas akan fizikal balik lah rasanya. Kemungkinan lah, saya tidak tahu. Tapi buat masa ni, arahan yang minggu depan pun dah keluar rasanya. Cuma semalam keluar, tapi saya tak tengok lagi. Mungkin online juga rasanya minggu depan, kalau tak silap. Ya, saya tengok dalam saya punya grup WhatsApp syarah. Tak silap dia dah ada bagi ni, dia dah bagi apa dia panggil tu. Sir, kalau dah endemik tu dia hybrid lagi ke tak dah? Kemungkinan tak lah. Kemungkinan sebab nampak dia punya ni dah longgar lah. Macam sempadan dah boleh, orang dah boleh masuk, masjid dah boleh dekat kan. Jadi dia macam jadi penyakit ni dah endemik ni biasa. Dia jadi macam biasa lah, endemik kan. Dia dah anggap dah normal lah penyakit ni. Itulah yang saya faham lah kan. Tak tahulah kalau salah tu cuba betulkan lah. Okey, nilai bila apa saya nak cari tadi dah lupa. Tu arahan dia. Takwin. Saya tak boleh sebut. Ada banyak sangat grup ni pun panduan banyak sangat dia punya ni kan. Kita dapat memo pelaksanaan BDP ni bila ni? Ni ikut. Okay. Minggu depan 8 kan? Betul? Ni sampai minggu 7 je. Sampai minggu 7. Itu ni minggu ke-7 lagi, minggu ke-8. Minggu ke-8. Ada tak? Minggu ke-8 dan seterusnya, arahan PDP akan dikeluarkan berdasarkan perkembangan COVID terkini. Terima kasih. Tapi yang rasanya macam ada baru dapat. Tak apalah, kalau ada yang barunya nanti saya share dalam grup lah. Mungkin you ada dapat apa-apa info daripada Esper punya ni. Esper punya pengurusan ke apa-apa. Belum lagi. Belum kan? Saya rasa untuk minggu depan rasanya online lagi lah ni. Ni memo. Okey, ada. Ada dapat. Di grup lain banyak sangat. Okey, untuk minggu 9 minggu depan 9 kan. PDP secara dalam talian bagi kesemua kumpulan kuliah. Sesi amali kimia dan fizik adalah secara bersemuka. So amali saja bersemuka untuk kumpulan 11 hingga 20.
makmal. So kumpulan kamu tak adalah. Kumpulan 11 hingga 20 saja yang bersemuka kimia dan fizik amali. Okey? Itu maksudnya kita kena tunggu arahan selanjutnya untuk minggu yang ke-10. Maksudnya arahan ni dikeluarkan setiap minggu nanti. Buat masa ni kelas kita masih lagi online minggu depan. Okey? Online tu bermaksud kalau ikut catatan sini, para pelajar dikendaki berada di kolej kediaman. Maksudnya kamu tak boleh online di rumah. Walaupun kamu rasa you boleh online, kamu nak balik rumah. Tak boleh. Sebab arahan ni dikata, para pelajar dikendaki berada di kolej kediaman. Okey? Itu kena jelas tu benda tu. Bukan kamu online tapi you boleh balik rumah online, tak. Kecuali kalau you balik tu ada sebab kecemasan tu lain cerita lah. Ada sebab-sebab tertentu tu, situ dibenarkan. Okay, tapi kalau yang ikut arahan sini, arahan ni dikata pada pelajar dikendaki berada di kolej kediaman pada minggu ke-9 ni lah. Maksudnya kamu kena online di kolej. Okay, bukan di rumah. Kecuali kalau dia kata situ, online di mana-mana kan. Okay. Boleh faham Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, jangan lupa attendance untuk hari ni lah. Macam biasa, attendance di Putra Blast tu sampai pukul 1.15 saja. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa sini, kita minta diri dululah. Terima kasih semua. Jaga diri dan Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Assalamualaikum.